Okey, yang tertinggal 2 rakaat perlu solat 4 rakaat. Maksudnya apa? Tertinggal antara 1 rakaat, maka dia harus solat penuh. Seorang datang solat masjid, imam dah solat yang rakaat kedua. Imam baca, imam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia masuk solat, Allahu Akbar. Dia dapat imam rakaat kedua, dia rakaat pertama. Imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia terus Allahu Akbar macam biasa. Tambah lagi 1 rakaat. Imam rakaat kedua tapi Allahu Akbar. Dia datang Allahu Akbar. Dia baca Fatihah, Allahu Akbar. Tak baca Fatihah. Solat Jumaat ni pasal apa? Al-Imam Mutawati, imam tanggung kita punya Fatihah. Imam punya Fatihah dah cukup. Kalau kita Fatihah, kita akan terlepas rukuk bersama imam. Hadis Usama kata apa? Imam kau rukuk, imam sujud ikut sujud. Kau dapat 1 rakaat dengan imam tu, maknanya dapat sama-sama Allahu Akbar. Kalau dapat rukuk, dapat 1 rakaat dengan imam. Kalau imam dah sujud, Allahu Akbar, kita dah terdapat. Kita bangun, kenakan 4. Okey? Sekali lagi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ni rakaat kedua imam. Kita masuk Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus Allahu Akbar, tambah 1 rakaat. Imam Allahu Akbar, dah baca Fatihah, dah baca surah, Allahu Akbar, rukuk. Kita lari Allahu Akbar, terus dapat rukuk. Allah, dapat 1 rakaat dengan imam. Okey? Tapi kalau imam dah duduk kan, at-tahiyatu, kita sampai Allahu Akbar, terus kita duduk. Imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bangun, buat 4 rakaat. Itu je sekarang. Man adraka shalah, man adraka raka'ah, barang siapa dapat rakaat bersama imam, fa alaihi shalah. Barang dia dapat solat, fa alaihi shalah. Dapat solat bersama imam. Senang. Okey? Boleh? Tidak perlu solat zuhur. Okey. Wanita boleh solat Jumaat bersama ikut imam, tak salah. Dia dah tak perlu solat zuhur kerana dia dah solat Jumaat tersebut. Yang ditegah adalah ketika bila wanita ada tempat untuk solat Jumaat dan lelaki tidak ada tempat solat Jumaat, baru ditegah. Bukan haram, cuma ditegahlah. Kerana ada Rasulullah mengatakan sebaik-baik solat lelaki maktubah fil masjid. Baik solat lelaki solat lelaki tu sebaik-baiknya solatnya di masjid, solat wajibnya, solat sunatnya di rumah, dan wanita terbalik. Tapi kalau solat wanita nak join solat Jumaat, koinsiden kita ni kerja kita dekat dengan masjid. Kita pun lunch time. Dan masjid tu sediakan tempat solat untuk muslimah pergi. Okay. Kerana apa? Boleh dengar khutbah. Banyak boleh test suami. Abang tadi khutbah macam apa? Cakap pasal apa? Oh tadi cakap pasal zakat. Abang jangan menipu Tadi cakap pasal maknanya abang tidur. Abang Allahu Akbar, imam baca Atiullah wa atiur rasul, ittaqullah. Tapi saya faham kerana apa? Penat. Penat. Salah tak? Kalau kita tidur dalam khutbah tak salah lah, cuma tak dapat fadilat dia. Batal wudu tak? Nak tanya betul, soalan bagus. Batal wudu tak? Tidur? Hilangkan. Kalau dia duduk bersila, tegak dia duduk, batal tak? Tak. Hadis siapa? Rasulullah kata la yakhruju anis solah hatta yasma'u sawt. Jangan kamu keluar daripada solat hingga kamu dengar kentut. Mana kalau kita ada sengit sebelah kan, prang, itu batal lah, confirm. Dan Islam ni very spesifik. Dia kata apa tau? Bunyi ni mesti ada 2 macam, fusa'un atau durat. Bukan busuk, durat ni fusa'. Betul. Dalam buku fikir dia taruh fusa'un atau durat dengan bro. Batal dulu. Itu sebab siapa nak pergi umrah, bila kita kata kita nak taklid kepada mazhab Hanafi, jaga baik-baik
Pasal Imam Hanafi memang pegang wanita tak batal, ataupun perempuan terkena lelaki tak batal. Tapi perut bunyi, solat batal Tawaf kena berhenti kena angkat wuduk, kena pusing balik. Oh Ustaz Habib nak macam mana? Kekalkan mazhab Syafi'i. Kerana apa? Kalau kita terlanggar dengan tidak sengaja, tak batal. Kalau kita tukar mazhab Hanafi, pegang orang tak batal, saja pegangan, pegang-pegangan. Tapi berbunyi kruk batal. Imam Syafi'i kata kalau bunyi keluar angin baru batal. Keluar daripada tempat dubur baru batal. Mazhab Hanafi perut bunyi kan. Kita datang daripada naik kapal terbang turun belum breakfast lagi ke apa, perut kruk batal. Kerana apa? Saut ni apa? Bunyi. Tapi Imam Syafi'i kata fusa atau durat. Okay? So kalau kita duduk Allahu Akbar dah komatkan diri aja lah, kena confident lah. Tapi kalau tak confident cepat-cepat kena wuduk balik. Saya tak tahulah tadi saya mimpi apa kan. Contoh, baik angkat wuduk balik. Tapi kalau confident, saya memang kadang pernah gaji duduk betul. Dan duduk betul kan kita tahu kita tak kentut ya. Kita duduk bersila, tak wuduk lah, tak angkat wuduk, solat dia. Okay? Kecuali kalau kita tidur yang baring. Baring confirm kita tak tahu kentut kita mari kita berjaga-jaga, kita angkat wuduk balik supaya kita takut. Sama ada kita kenapa baring kena angkat wuduk? Kadang-kadang kita baring, sama ada kita baring kita terkeluar angin, ataupun tangan kita dengan tidak sengaja memegang tempat kemaluan kita, gatal, tergaruk, batal. Antara yang membatalkan wuduk adalah pegang tempat kemaluan kita. Sebab kita istinja, kita dah wuduk, kita tak pegang kemaluan kita, tapi anak buah kecil, buah besar kita cebok, wuduk kita batal. Pasal apa? Kita pegang kemaluan orang lain. Ya? Okay. Jika ingin jamak, perlu dengan jamak taqdim, maknanya solat Jumaat dan Asar. Maksudnya kalau kita nak jamakkan solat jamak ni, maksud apa? Himpunkan dua solat jadi satu. Itu maksudnya jamak. Kalau ditanyakan apa maksud jamak, jangan cakap Zuhur dengan Asar join together. Dihimpunkan dua solat jadi satu. Itu definisi lebih baik. Dihimpunkan dua solat jadi satu, namanya jamak. Okey. Jadi jamak taqdim, qadama, diawalkan, taqdim. Jamak diawalkan, maknanya Asar pergi kepada Zuhur. Mana lepas solat Jumaat 2 rakaat, terus dia bangun, dia solat Asar penuh. Kerana dia kata jamak taqdim, dia tak ada kata jamak qasara. Solat Jumaat macam biasa, solat jamak Zuhur dan Asar. Mana kalau solat tu macam biasalah, seperti solat Zuhur dan Asar. Lepas solat Zuhur, solat Jumaat 2 rakaat, jangan baca doa apa, dia bangun Allahu Akbar, sama dengan solat Asar. Itu yang mungkin orang yang berada di negeri dia, dia belum safar, dia belum terbang, dia dalam negeri. Kalau dia luar negeri pun sama, cuma dekat luar negeri dia dah boleh qasar, 2 rakaat Jumaat, 2 rakaat Asar. Tapi kalau dia mukim kat negeri sendiri, 2 rakaat Asar, 4 rakaat 2 rakaat Jumaat, 4 rakaat Asar. Maknanya jamak tamun. Tam tu kan 4 tam. Tam tu sempurna, 4 rakaat sempurna. Okay? Tapi kalau kita musafir, kita dekat negeri lain, kita solat Zuhur, kita solat Jumaat 2 rakaat dengan 2 orang semua. Lepas tu kita bangun, kita solat 2 rakaat Asar. Mana? Qasrun, qasar, dipendekkan. Boleh? Okey, keuzuran tinggalkan solat Jumaat. Yang pertama, semasa pelayaran dan tidak berjumpa masjid. Okey. Tapi jaranglah kita tak jumpa masjid, alias kalau kita pergi dekat negeri orang putih lah, western maka kita boleh tinggalkan solat Jumaat, ataupun kita pelayaran dah cukup untuk kita skip solat Jumaat. Kalau kita nak skip, contoh kita punya flight belum masuk solat Jumaat lagi. Flight kita pukul 12. Zuhur belum masuk, Jumaat belum masuk lagi. Maka kita naikkan Zuhur pada Asar. Takhirkan. Okey. Jelas Yang kedua, sakit. Sakit macam mana?
Jangan cakap sakit gigi loh, saya sakit gigi tak boleh solat Jumaat. Sakit yang tidak boleh dia solat secara sempurna. Contoh, sakit yang pening yang sangat-sangat, dia kalau bangun dia pitam pasal duduk. Dia nak sampai masjid tadi dia dah pitam banyak kali. Contoh, maknanya dia boleh tak solat Jumaat. Ataupun dia sakit yang dia tak boleh berdiri dan berjalan. Kalau dia nak pergi solat, orang kena bawa dia. Tapi kalau orang bawa dia pun boleh memudahkan dia. Maknanya dia tak boleh berdiri lama, dia tak boleh duduk lama, dia nak kena baring aja. Makanya ketika itu dia dalam keuzuran, dia boleh tak solat Jumaat. Yang ketiga, hujan atau keadaan cuaca yang amat tidak baik. Contoh hujan, bukan hujan apa? Hujan lebat yang kalau kita keluar menyusahkan diri kita. Contoh kalau kita keluar, walaupun pakai payung, kita akan confirm basah. Kita beri pilihan, nak solat ke tak solat. Apatah lagi kalau kita keluar ada ribut, itu memang confirm. Singapura tak ada, tapi Malaysia ada. Kan? Bila masuk musim tengkujuh, dia hujung lebat sangat, kan? Pokok semua boleh terbang semua. Ketika itu dia boleh, nanti imam ataupun muazzin akan azan pada last kali sebelum dia la ilaha illallah, dia akan baca as-salatu fi buyutikum, solatlah di rumah kamu. Asal dia kalau dalam masjid, dia tak sampai masjid. Pasal dah terbang. Puting beliung kan semua. Betul lah. Okay. Ketika itu boleh solat di rumah, tak perlu solat Jumaat. Ataupun ingat tak waktu kita kena COVID dulu, kan kita tak solat kat masjid kan? Saya di antaranya kena datang masjid, kena buka masjid untuk azan. Azan kena laungkan, tak boleh tak laungkan. Jadi saya dengan, sama ada saya dengan muazzin atau saya, kadang-kadang saya muazzin, saya dengan satu ustaz yang lain. Kadang Ustaz Arun saya tak pernah digandingkan. Antara kita take turn lah. Hari ni solat subuh kau azan lah, hari atau besok nanti aku buat azan. Nanti last kali before la ilaha illallah, nanti depan apa hayal salat kan. Lepas tu as-salatu khairu minan naum. Lepas kita baca as-salatu fi buyutikum, solatlah kat rumah kamu. Pasal tu ada virus. Kalau kita tak dibenarkan datang ke masjid, masjid tutup, memang sedih lah. Tapi itu adalah protokol yang dilakukan. Dan ada ketika zaman Rasulullah SAW, sebab ada untuk solat dekat rumah. Hilang ingatan atau tertidur, ini confirm lah. Nak solat Jumaat je tertidur kan. Kat rumah lah, ni kat rumah. Tak pergi solat Jumaat, saya dia makan ubat. Mungkin ada orang memang kena makan ubat. Contoh ubat-ubat yang boleh kita tidur adalah ubat batuk, ubat apa namanya, selsema. Selsema tu memang kuat. Satu biji tadi kalau makan je mesti tidur. Jadi siapa yang makan dia tertidur ataupun naik bas tertidur, bas dah pusing satu round, dah balik pergi mana, dia tertidur baru dia terlepas. Orang yang sengaja tinggalkan solat Jumaat, yang sengaja, tak ada keuzuran, itu baru berdosa. Ingat keuzuran tak ada, kerja pun tak ada, memang hari tu dia boleh datang solat Jumaat. Tak apa lah, hari ni aku skip. Nanti minggu 2, minggu 3, minggu 4 aku datang balik. Tak boleh. Atau minggu ni aku skip, minggu depan aku solat lah. Tak boleh. Tak ada keuzuran, dia tak boleh. Okay? Dan kelima, pekerja yang perlu menjaga keselamatan nyawa dan negara. Contoh orang yang sebagai doktor, dia perlu pergi ke operation theater. Hari Jumaat, orang masuk operation theater start pukul 9, habis pukul 3, habis pukul 5 contohlah, atau pukul 11. 5 jam, 6 jam, dia tak boleh lepaskan. Maka ketika itu dia boleh skip solat Jumaat dia, tapi tetap dia boleh solat zuhur dia. Dan ada para ulama memberikan kelonggaran, mengatakan kerana dia harus menjaga nyawa, dia boleh kasarkan solat dia. Tapi kalau boleh, ikut kemampuan dia, tengok situasi dia macam mana. Kerana dalam satu hukum-hukum fikir mengatakan kalau kita dalam keadaan susah, kita boleh rohsah, dipermudahkan. Tapi bila kita dah kembali kepada kebiasaan, maka haruslah kembali kepada kebiasaan. Okey. Khutbah dan khatib. Okey, rukun khutbah iaitu di antaranya
Orang yang nak jadi khatib ataupun tuan-tuan, misalnya ini contoh saja, mungkin tak sampai ke masjid, tapi dalam factory company tu ada 40 orang. Campur imam dengan campur dengan Bilal 40 orang. Ada tempat kosong. Boleh buat solat Jumaat tak? Pertama di antara syaratnya mesti ada isytihar tempat tu untuk jadikan masjid. Ini di antaranya. Tapi kalau tak mampu, ada pandangan kata asalkan cukup 40 orang boleh buat solat Jumaat. Jadi kalau imam tu dia ada ilmu, dia hafal Quran, ilmu dalam pengetahuan fikir dia bagus, dalam terutama dalam bab solat, dia boleh jadi imam. Jadi bila dia jadi imam, dia khatib, di antaranya khatib sekarang tak payahlah, dia ada teks, pakai teks saja. Memuji Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna, memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan salam, Allahumma shalli ala Muhammad, ataupun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada puji-puji ada dua kalimah syahadah. Ini nanti khutbah kat situ. Dan sedikit ayat Quran, walaupun ayat itu pendek, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat Quran. Dah cukup. Okey. Dia ada dua khutbah. Antara khutbah paling sedikit boleh baca surah Ikhlas dan sedikit peringatan. Dah cukup. Itu paling ringkas. Wasiat untuk taat Allah Taala, ittaqullah, usi nafsi bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Dan ayat Quran, doa sebelum doa untuk muslim, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Okey, dah cukup. Khatib berdiri atas tempat tinggi untuk membezakan antara khatib dan juga orang biasa. Duduk selepas khutbah pertama, duduk setelah ucapan salam dan mengangkat tongkat bagi mampu mengangkat tongkat. Kalau ada tongkat, pasal negeri waktu saya belajar kat Mesir, dia tak pakai tongkat, dia tak pakai apa-apa pun. Boleh. Ada membolehkan. Kalau betul-betul nak ikut macam mana cara Rasulullah tak pakai tongkat. Rasulullah pakai apa? Panah, busur panah dengan pedang. Tapi siapa bagi pakai pedang? Habis polis datang, tangkap. Baru ustaz tu pakai pedang, masuk dia dalam lukak. Jadi kita pakai tongkat. Membaca secara fasih dan memastikan khutbah lebih pendek dari solat. Ingat So Muiz sekarang ni kalau perasan khutbah dia dah pendek. Pasal apa? Solat dia panjang. Ikut sunnah, khutbah pendek. Sebab sekarang dah lebih kepada rumusan, dia tak panjang sangat. Bila lagi solat yang panjang khutbahnya, solat hari raya, panjang betul sampai 11 page, berbuih mulut baca. Tak boleh. Solat boleh lah, tapi jangan kamu banyak sangat. 7 muka surat dah okey. Yang penting kita baca. Okay? Dan suara khatib boleh didengar sebanyak 40 orang, menggunakan bahasa yang mudah difahami kecuali rukun, menutup aurat, membaca dua khutbah berturut-turut. Okay, boleh didengarkan sebanyak 40 orang. Alhamdulillah. Bila tahun 1970 bila mikrofon ini telah dimasukkan ke Masjidil Haram, maka dekat situ dah tak perlu sangatlah. Dah main benda ni dah boleh kuat. Perasan tak kalau Masjidil Haram masih lagi dia mengamalkan Allahu Akbar di belakang. Allahu Akbar, itu namanya muballigh. Okey, itu untuk apa? Zaman Rasulullah SAW tak ada mikrofon. Jadi nak sampai ke belakang, macam mana nak dengar? Rasulullah SAW macam Allahu Akbar, nanti bila kata Allahu Akbar, nanti belakang sibuk Allah. Jadi sampai belakang. Kamu muballigh. Sekarang kita tak ada muballigh sangat pasal apa? Tak ada mikrofon. Allahu Akbar, semua orang boleh dengar. Dan cukup. Tapi bila mikrofon mati, kan? Baru kita dengar orang sambungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa suara yang tinggi kena baca sebagai muballigh untuk kasih orang yang belakang dengar. Okey? Memang dapat pahala. Orang yang muazzin dapat pahala. Hari kiamat, siapa yang leher panjang,
orang yang muazzin. Bukan leher panjang kerana dia macam jirafah ke apa. Menunjukkan dia ni adalah orang yang muazzin. Leher dia lebih panjang. Kerana apa? Dia panggil orang solat. Jangan kita panjang kita jangan bayangkan dengan otak kita yang berjambul ni. Kepala otak kita yang berjambul ni, bila kita leher panjang, kita ingat macam jirafah. Dia tak masuk macam itu, dia lain. Syurga benda lain, benda indah. Okay, Alhamdulillah sampai sini. Okay, saya tak dapat solat jamaah kasar. Kita dah nak masuk solat. Ada persoalan sebelum kita akhiri dengan ada permintaan ni? Ada persoalan? Ada persoalan? Ada kan? Solat sunat tasbih tak ada specific time. Solat sunat tasbih tak ada specific time. Dia boleh bila-bila masa kita boleh buat. Cuma dianjurkan. Solat-solat dia gini. Solat-solat sunnah ni kenapa dianjurkan buat pada malam hari? Saya nak tahu. Apa jawapannya? Tak ada gangguan satu. Yang kedua, lebih fokus. Kalau kita buat waktu tengah orang banyak, tengah siang-siang hari ni, kan, kita diri lama tak solat tasbih, lebih kurang mesti 1 jam. Nanti orang mula cakap, dia ni mati ke tak mati ketika sujud? Lamanya. Manusia kan, mulut tempayan boleh tutup, manusianya mulut mana boleh tutup. Dia ni mati ke tak mati? Contoh, dia ni sembahyang apa ni lama sangat? Orang akan cakapnya. Sebab solat yang terbaik solat kat rumah. Kenapa? Waktu malam kan tak ada orang, lagi fokus satu. Yang kedua, bila kita solat malam kan, kita munajat dengan Allah SWT. Kalau kita solat waktu dekat ramai orang, mungkin termasuk saya kadang, mungkin datang riak. Aku solat tasbih 300. Kau ada? Contoh kan? Kau ada? Kita akan tanya. Tapi kalau kita solat kat rumah, siapa nampak? Solat yang boleh menitiskan air mata kat masjid ke kat rumah? Kat rumah. Pasal apa? Orang tak nampak. Baru kita boleh senang. Ni nak nangis ke nak apa ni kau kat masjid? Kalau aku nangis, orang cakap aku cengeng. Aku maco ni. Bodoh-bodoh. Makanya solat yang terbaik sebenarnya solatnya malam. Solatnya malam. Okay. Kecuali betul. Itu namanya perkataan berkhalwat. Perkataan berkhalwat ni kena baik. Pasal khalwat ni daripada perkataan helwa. Helwa ni bermanisan. Berkhalwat ni maksud betul. Kita antara Allah Ta'ala je. Bila jabatan Malaysia ni dia jadi berkhalwat ni, wanita dengan lelaki dua-duaan dia pergi berkhalwat. Tapi berkhalwat ni betul-betul benda yang antara Allah, antara kita dengan Allah Ta'ala direct. Kadang tu gelap, mana ada orang lain, ada orang lain, kita je dengan Allah Ta'ala berkhalwat pada malam hari. Kecuali solat tertentu lah, solat solat duha memang dia buat pada siang hari, solat isyraq pada siang hari. Itu memang. Tapi kalau solat yang contoh pada malam hari, baik buatnya tahajud of course, taubat, solat hajat, solat istikharah. Siang hari dia tak boleh istikharah sangat. Di sini menanti, di sana menunggu. Tengok sana, ada lagi satu yang datang. Tapi kalau malam, confirm 2 orang je kita pilih. Nak yang ni ke nak yang tu? Istikharah. Kalau istikharah buat malam, otak kita tenang, free. So kita minta, masa siang hari banyak gangguan, kerja. Kalau malam, tak ada benda nak ganggu kita tengah malam. Yang nak ganggu kita cuma syaitan nak suruh kita tidur je lah. Selain daripada tu tak ada. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi insya-Allah soalan? Yang senang-senang, yang kalau susah-susah tanya Sarun. Bantuk sedikit. Ada tak ada? Kalau tak ada insya-Allah kita ambil sedikit ada permintaan, kita lihat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan pertama kepada Nuri Syafiqah binti Shumaswan dan juga ke atas Haji Shumaswan bin Sunar, agar kedua mereka Allah Ta'ala berikan kemudahan urusan dalam kehidupan,
apa yang mereka hajatkan agar terkabul, dan Allah Ta'ala permudahkan segala urusannya di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah. Amin. Al-Hazini wa Quratul Salihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Dan seterusnya kita bacakan untuk Habsah binti Abdullah Kunti. Semoga diberikan kesembuhan dan sihat kembali kepada beliau dalam perjalanan ke hospital. Dan mungkin di antara ahli waris kita sertakan nama-nama mereka dalam hati kita, agar Allah Ta'ala memberikan kesembuhan, kembalikan kesihatan, dipermudah urusan, diberikan ketabahan dan diberikan kesabaran. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Hayyu ya Qayyum, Anta Rabbun Nas, Ashibil Bas. Ishfi Habsah binti Abdullah Kunti wa ishfina wa anta syafi. Wa'afiha wa'afina wa antal mu'afi, la shifa illa shifa'uk, shifa'un la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafur ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadza jam'an jam'an marhuma wa tafarruqana mimma tafarraqan ma'suman. Ya Allah, jadikan kehidupan kami pada hari ini pada himpunan yang telah Kau beri rahmat atas kami, yang telah Kau berikan kasih sayang atas kami, dan jadikanlah diri-diri kami ini dijauhkan dari segala sum'ah, riya, ta'ajub dan segala macam kejahatan. La ilaha illa subhanaka inna kunna minaz zalimin. Tak ada Tuhan selain Kau. Sesungguhnya kami ini orang-orang yang menzalimi diri kami. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu kami, dan rahmatilah kami dan rahmatilah mereka berdua, seperti mana mereka telah menjaga kami daripada kecil hingga dewasa. Allahumma habib ilaina al-iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allah, jadikan hati-hati kami cinta kepada keimanan dan hiasilah keimanan itu di dada kami, dan jadikan kami kebencian kami terhadap kekafuran, kemaksiatan, kejahatan, dan jadikanlah kami orang-orang yang terpadu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kami kebaikan di dunia dan anugerahkan kami kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami daripada azab neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, semua terima kasih atas kelas dan perhatian pada hari ini. Moga-moga apa yang saya kongsikan dapat manfaat. Ada terang jelas. Kalau tak jelas, saya tak nak balik Masih jelas, pasal ada confident. Pasal kalau saya ajar masih keliru, maknanya saya ajar salah. Saya nak semua balik confident. Okey, tasbih macam gini, istisqa macam gini, solat. Boleh insyaAllah